Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan ulasan saya ke atas dua buah kertas kerja yang dibentangkan baru-baru ini. Yang ini setepatnya pada 19 September tahun 2022. Kertas kerja pertama berjudul Tawassul dan Istighasah menurut perspektif hadis Nabawi oleh Ustaz Dr. Muhammad Hafiz bin Soroni. Sementara kertas kerja kedua, berjudul Istighasah di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah dan garis panduan serta salah faham golongan ekstrim. Kedua-dua kertas kerja ini boleh dimuat turun, link saya bagi di bahagian description. Demikian juga ini adalah video ulasan saya yang kedua ke atas kertas kerja ini. Sesiapa yang tertinggal ulasan saya yang pertama, link di bahagian description juga ya. Mana description tu? Sila exit video ini, tag pada tajuk, akan keluar satu kotak dan di situlah yang dimasukkan sebagai description. Baik, kali ini saya ingin mengupas ataupun mengulas kenyataan Imam As-Subki. Imam As-Subki yang dikemukakan oleh kedua-dua tokoh ini ya. Imam As-Subki yang wafat tahun 756 Hijrah. Jika kertas kerja Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Soroni boleh rujuk di muka surat 4. Sementara dalam kertas kerja Ustaz Dr. Abdullah Jalil boleh rujuk di muka surat 13. Imam As-Subki ni kemungkinan besar ramai yang tak kenal. Dan kemungkinan besar juga ramai yang pertama kali mendengar namanya ketika hadir ataupun menonton seminar ini pada 19 September. Sudah tentu pengenalan yang pertama ni kita hendaklah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Sebab kita lazim ni sebelum ni kenal Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Syafi'i, Imam Ghazali kan. So Imam As-Subki ni mungkin pernah dengar. Sebahagian besar tak pernah dengar, sebahagian lagi mungkin pernah dengar, tapi tak pernah membaca kenyataannya. Jadi bila dikemukakan kenyataannya yang pertama, yang mungkin pertama bagi kebanyakan orang, sudah tentulah kita nak membaca kenyataan yang bagus kan. Tapi kenyataan yang dikemukakan di sini, apabila saya baca, pertama kali saya baca, banyak pula ya macam ini ya. Kalau boleh nampak, macam-macam saya komen. Tapi rahsialah, tak boleh bagi tahu. Okay? Dan sebelum bermula, seperti biasa saya minta para penonton semua agar kita menjadikan video ini satu perbandingan ataupun satu perbincangan yang ilmiah. Sebab kedua-dua tokoh ini, yang ini Ustaz Dr. Hafiz Soroni, Ustaz Dr. Abdullah Jalil, mereka tidaklah menggunakan bahasa yang kesat, bahasa yang kasar, tetapi mereka membicarakan topik ini dengan bahasa yang ilmiah dan penuh adab. Jadi meskipun saya ada je benda nak ulas, kan, saya akan berusaha membuat ulasan dengan cara yang sama juga, beradab dan berhikmah. Dan saya minta tuan-tuan dan puan-puan juga apabila ingin memberi komen, juga memberi komen secara ilmiah ataupun secara beradab. Setuju tak setuju, yang pentingnya kita memberi komen secara beradab. Bukan saja untuk video ni, tetapi juga untuk mana-mana video saya yang lain. Ayuh kita para pejuang sunnah, para pendukung sunnah, kita juga menampilkan sunnah Nabi SAW yang tidak kurang pentingnya, iaitu akhlak yang mulia. Okey, saya mulakan. Okey. Saya sendiri apabila membaca kenyataan Imam As-Subki ini yang dinukil daripada kitabnya Shifa' As-Siqam fi Ziarah Khairul Anam. Okey. Saya pertama kali bila baca tu saya terus biar benar. Saya baca balik. Kemudian saya semak pula teks Arab sebab dikemukakan sekali ada lampu je. Ada teks Arab baru terjemahan kan. Sini teks Arab, sini terjemah. Saya semak pula teks Arab. Memang begitu kata-katanya. Dan itulah menyebabkan saya ada beberapa perkara, ada beberapa poin yang ingin saya ulas daripada kenyataan Imam As-Subki ini. Okey, sebelum saya nak ulas, saya akan baca dulu. Dan sambil saya baca, tuan-tuan dan puan dengar dan cuba analisa apa yang saya maksudkan sebagai perkara-perkara yang hendak ataupun perlu saya ulas ya dalam kenyataan ini. Baik, saya baca.
Yang saya baca ini daripada kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Sorani. Beliau telah pun mengemukakan teks Arab dan juga terjemahannya. Jadi saya rasa cukup saya baca terjemahannya sahaja sebab terjemahan beliau sudah tentu tepat daripada teks Arabnya itu. Dalam kertas kerja Ustaz Dr. Abdullah Jalil pun ada teks Arab, ada terjemahan. Cuma ada bahagian yang beliau skip, yang beliau lompat. Yang itu akan saya ulas insya-Allah. Okey, kalau saya tak lupa insya-Allah saya akan ulas juga. Baik, saya mulakan. Cuba dengar apa yang saya tak puas hati tu. Apa yang saya rasa lain daripada lain sampai nak kena buat video untuk komen ni. Okey, cuba dengar ya. Baik. Terjemahannya. Ketahuilah bahawa harus dan elok bertawasul, istighasah, dalam kurungan, mohon bantuan, tutup kurungan, dan memohon syafaat dengan Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Keharusan dan keelokannya adalah termasuk perkara-perkara yang sudah maklum bagi setiap orang yang beragama, sudah diketahui, termasuk daripada perbuatan para Nabi dan Rasul, sejarah para salafus soleh, para ulama dan masyarakat umum Islam. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya daripada kalangan para penganut agama-agama. Mahupun didengari seumpama itu dalam mana-mana zaman, sehinggalah datang Ibnu Taimiyah. Lalu dia membincangkannya dengan satu perbincangan yang mengelirukan golongan yang dhaif lagi bodoh dan membuat pembaharuan yang belum pernah dilakukan orang sebelumnya dalam mana-mana zaman. Sebab itu, okey, yang sekarang ini, sebab itu, yang saya akan baca sebab itu, ini adalah bahagian yang dilompat ataupun yang tidak dikemukakan oleh Ustaz Dr. Abdullah Jalil dalam kertas kerjanya. Jadi, terjemahan ataupun nukilan dan terjemahan oleh Ustaz Hafiz Sorani ini adalah yang lebih menyeluruh, lebih lengkap ya. Sebab itu, dia telah mengkritik kisah yang diriwayatkan daripada Imam Malik bahawa beliau berkata kepada Khalifah Mansur, buka kurungan, tentang cara ziarah Nabi SAW, tutup kurungan, mohonlah syafaat dengannya. Okey, maknanya Imam Malik berkata pada Khalifah Mansur, mohonlah syafaat dengannya. Sedangkan kami telah pun terangkan kesahihannya. Justru itu kami masukkan soal istighasah di dalam kitab ini kerana dia turut membincangkannya bersama soal ziarah. Okey, sehingga sini yang telah di-skip ataupun yang tidak dikemukakan oleh Ustaz Dr. Abdullah Jalil. Memadailah. Okey, yang bawah ini boleh nampak ke? Ada di underline, di garis di garis. Okey. Okey. Memadailah bagimu bahawa pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap istighasah dan tawasul itu merupakan satu pandangan yang belum pernah diucapkan oleh seorang alim pun sebelumnya, sehinggalah ia menjadi misal buruk di kalangan umat Islam disebabkannya. Okey, disebabkannya. Yang perenggan ataupun yang terakhir ni, yang digariskan ini, kalau mengikut terjemahan Ustaz Dr. Hafiz Sorani, sehingga ia menjadi misal buruk di kalangan umat Islam disebabkannya. Okey, tetapi kalau tengok dalam terjemahan Ustaz Dr. Abdullah Jalil, maka dengan pandangan sebegini, beliau, yang ini Ibnu Taimiyah, berada di kedudukan yang pelik atau janggal atau hina di kalangan orang-orang Islam. Demikian pandangan serta kritikan Imam As-Subki terhadap Imam Ibnu Taimiyah. Tentang kritikan tersebut saya tak akan sentuh dulu. Tapi yang bahagian awal yang saya baca tu, tuan-tuan dan puan-puan dengar, rasa-rasanya ada tak apa-apa yang lain daripada lain ke, yang pelik ke, yang aneh ke, yang janggal ke, sampai-sampai saya nak kena buat video mengulasnya? Okey, ayo. Kita banding nota. Tadi dapat nota kan? Okey, kita banding nota. Baik. Poin pertama. Okey, berkata Imam As-Subki, ketahuilah bahawa harus dan elok. Elok ya.
terjemahan Ustaz Dr. Abdullah Jalil, ketahuilah bahawa sesungguhnya adalah harus dan baik. Harus dan baik untuk buat apa? Untuk bertawasul, istighasah, yang ini mohon bantuan dan memohon syafaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Taala. Okey, ini poin pertama yang saya nak ulas. Kerana di sisi kami ahli sunnah wal jamaah yang berpegang kepada manhaj salafus soleh, yang elok adalah kita berdoa secara terus, secara direct kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdalilkan kepada sekian banyak doa-doa yang terkandung dalam Al-Quran. Doa-doa daripada malaikat, daripada para rasul, daripada para nabi, daripada orang-orang soleh, di mana mereka ini berdoa secara terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sekian banyak doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang baginda sendiri amalkan atau yang baginda ajar kepada para sahabat, ianya semua adalah direct, terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ayat-ayat Quran yang menganjurkan kita untuk berdoa kepada Allah, ia adalah anjuran untuk melakukannya secara direct kepada Allah SWT. Perkara ini telah saya jelaskan dalam video sebelum ini, berjudul kita tidak layak berdoa terus kepada Allah, tanda soal. Okey, judulnya adakah kita ni tak layak nak berdoa terus kepada Allah? Link saya bagi di bahagian description. Dalam Al-Quran, macam saya kata, yang banyak-banyak doa-doa yang ada, kita ada dua dalil doa dengan cara bertawasul. Pertama daripada surah Yusuf ayat nombor 97. Allah SWT mengkhabarkan kisah anak-anak Nabi Yaqub yang meminta Nabi Yaqub berdoa kepada Allah bagi pihak mereka agar Allah mengampunkan dosa-dosa mereka, apa yang mereka telah buat untuk menzalimi Nabi Yusuf sebelum itu kan. Okey, surah Yusuf ayat nombor 97. Demikian juga dalam surah An-Nisa, dalil kedua surah An-Nisa, surah yang keempat ayat nombor 68, di mana Allah SWT menerangkan tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya ialah seandainya mereka yang menzalimi, yang menganiaya diri mereka itu sendiri datang berjumpa dengan kamu wahai Rasulullah, dan mereka meminta ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga meminta ampun kepada Allah bagi mereka, nescaya mereka akan dapati Allah ini maha penerima taubat lagi maha penyayang. Sila rujuk surah An-Nisa, surah keempat ayat 64. Jadi ada dua ayat dalil bertawasul. Akan tapi walaupun namun begitu, tawasul yang dimaksudkan di sini ialah bertawasul dengan cara meminta orang yang masih hidup untuk mendoakan kita, dan pada waktu yang sama kita juga berdoa kepada Allah. Jangan minta orang soleh doakan kita, lepas tu kita buat diam saja. Tak, kita pun sendiri berdoa dan kita pun meminta orang soleh mendoakan kita. Tuan-tuan puan-puan, sedikit ulang kaji bahawa dalam bab tawasul ini ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati apa? Kita berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada nama-nama Allah. Kita berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada amal-amal soleh yang telah kita lakukan sebelum itu. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan cara meminta orang yang masih hidup untuk turut mendoakan kepada Allah bagi pihak kita. Inilah yang ketiga ini yang ditunjuk oleh ayat 97 surah Yusuf dan ayat 64 surah Nisa. Kedua-dua ayat ini merujuk kepada Nabi Yaqub yang masih hidup dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Demikian juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ada contoh para sahabat yang meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam tolong doakan mereka. Satu contoh yang masyhur ialah ketika Madinah dilanda dengan kemarau kering sehingga tanaman-tanaman rosak, haiwan-haiwan pun binasa. Lalu sahabat datang berjumpa dengan Rasulullah, meminta Rasulullah berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Okey, ini latar belakang di sebalik solat istisqa. Okey, jadi memang ada berlaku, tetapi ia berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Okey, itu yang poin penting, masih hidup. Adapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, ia adalah sesuatu yang diperselisihkan dengan perselisihan yang masyhur.
Okey, bahkan disebut sendiri oleh Ustaz Dr. Hafiz Sorani di muka surat seterusnya, muka surat 5, isu tawasul berdasarkan perselisihan tersebut terbahagi kepada beberapa hukum. Ada tawasul yang disepakati keharusannya oleh umat Islam. Harus, okey. Tadi harus elok, tapi sini harus. Dan ada tawasul yang diperselisihkan keharusannya oleh mereka. Okey. Alright. Antara tawasul yang disepakati oleh ulama ialah bertawasul dengan amalan soleh. Begitu juga bertawasul dengan doa orang yang masih hidup. Manakala tawasul yang diperselisihkan ialah bertawasul dengan orang yang telah meninggal dunia. Jadi apa yang saya cerita ni diperakui sendiri oleh Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Sorani, muka surat seterusnya ya. Jadi apabila Imam As-Subuki sedang mengkritik Imam Ibn Taymiyah dalam kenyataan saya baca tadi, ia sebenarnya sedang merujuk kepada setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kerana ia ada kaitan dengan orang yang ziarah ke kubur Nabi, kemudian sambil ziarah itu dia pula bertawasul, beristighosah dan minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah pun meninggal dunia. Jadi kenyataan Imam As-Subuki bahawa ia adalah harus dan elok, atau terjemahan Ustaz Dr. Abdullah Jalil, harus dan baik, adalah sesuatu yang perlu disemak semula. Sebab kalau Rasulullah SAW masih hidup, ya, kita boleh berkata ia adalah sesuatu yang harus dan elok, harus dan baik. Adapun setelah Rasulullah SAW wafat, tidak sedemikian ya. Ia adalah sesuatu yang diperselisihkan. Bahkan bagi saya, yang sepatutnya yang elok, yang bagus, yang baik ialah kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ini kerana apa? Sebab dalam banyak ayat-ayat Quran, banyak hadis-hadis, semuanya menunjukkan berdoa itu adalah direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika nak bertawasul dan kita kata ia baik, ia adalah sesuatu yang memang disepakati. Sekali lagi apa? Berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada nama-nama Allah, berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada amal-amal soleh. Ketiga, berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan meminta orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan kita, bukan yang telah pun meninggal dunia. Okey, baik. Poin seterusnya. Okey. Tengok tadi bertawasul dengan Nabi kepada Allah. Istighosah, yang ini memohon bantuan dengan Nabi kepada Allah, dan memohon syafaat dengan Nabi kepada Allah. Ini masih lagi dalam line pertama ni. Masih lagi ayat pertama, belum beranjak lagi ya. Kita ulang balik. Ketahuilah bahawa harus dan elok bertawasul, istighosah, buka kurungan, mohon bantuan, tutup kurungan, dan mohon syafaat dengan Nabi SAW kepada Allah. Sekali baca ataupun secara zahirnya okeylah, sebab masih lagi kepada Allah. Maknanya istighosah dengan Nabi tetapi kepada Allah. Memohon syafaat dengan Nabi tetapi kepada Allah, macam okeylah kan. Tapi bila baca ni, bila mohon syafaat dengan Nabi kepada Allah, saya teringat satu ayat yang agak masyhur juga. Okey, jom kita rujuk ayat tersebut. Ayat daripada surah Yunus, surah ke-10, ayat nombor 18. Okey, di mana Allah SWT berbicara dan mengkritik kaum musyrikin Mekah pada zaman itu. Kita kena ingat, kaum musyrikin Mekah pada zaman itu, mereka dari sudut rububiyah, mereka mengetahui bahawa Allah yang mencipta alam ini, Allah yang memberi rezeki, yang menurun hujan, yang mentadbir alam ini, semuanya mereka tahu. Tetapi dari sudut beribadah itu, mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka, maknanya patung-patung mereka, dan mereka memohon syafaat daripada patung-patung mereka itu. Patung-patung mereka itu pula satu masa dahulu adalah orang-orang yang soleh, yang apabila telah meninggal dunia orang-orang yang soleh itu, mereka membuat gambar ataupun membuat patung yang pada awalnya untuk mereka mengingati orang soleh itu, untuk mereka mencontohi orang soleh itu. Tetapi lama-kelamaan sikap itu telah berubah sehingga mereka menyembah patung-patung itu dan mereka meminta daripada patung-patung tersebut. Okey? Baik, so jom sama-sama kita baca surah Yunus, surah ke-10, ayat nombor 18 di mana Allah SWT berfirman,
wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka yang ini kaum kafir musyrik di Mekah, dan mereka ini sembah kepada selain Allah apa yang tidak memudaratkan mereka dan apa yang tidak memanfaatkan mereka. Apabila ditegur, apabila dikritik sedemikian, kaum kafir musyrikin ini beralasan, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata, haula, sembahan-sembahan ini adalah syafaat kami di sisi Allah. Maknanya mereka bukan sembah tu, tetapi syafaat di sisi Allah. Macam nak sama tak? Kita bukan minta syafaat kepada Nabi. Tak, kita masih lagi kepada Allah, tapi melalui jalan Nabi. Sama dengan orang kafir musyrikin ini, mereka bukannya sembah sembahan patung-patung tu, tetapi itu sekadar syafaat. Syafaat mereka di sisi Allah. Okey, ulang balik ya. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka berkata, mereka beralasan sembahan-sembahan ini adalah syafaat kami, pemberi syafaat kami di sisi Allah. Maknanya mereka sendiri beriktikad bahawa Allah yang bagi ini jalan tengah, perantara, jalan tengah ya. Kul, Allah sambung ya, Allah firman lagi, Kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah, apakah engkau ingin memberitahu kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di langit dan juga di bumi? Berarti, you are telling Allah as if he doesn't know. As if he doesn't know apa yang sedang berlaku di langit dan di bumi ini. Dan penting, lepas tu Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah daripada apa yang mereka mempersekutukannya. Amma yushrikun. Apa? Di sinilah berlakunya perbuatan syirik orang-orang kafir musyrik Mekah itu. Yang ini apabila mereka ni masih lagi akui tau. Mereka ni masih lagi akui. Ini saya nak tekankan ni. Syufa'auna indallah. Mereka masih lagi mengakui Allah yang akan memberi manfaat dan mudarat. Mereka tahu patung-patung tu, sembahan-sembahan itu tidak memberi manfaat dan mudarat. Mereka tahu dan mereka itu hanyalah menjadikan patung-patung itu jalan tengah, pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Maknanya manfaat dan mudarat tu sebenarnya masih daripada Allah. Terhadap i'tiqad seperti ini, Allah berkata apa? Maha suci Allah dan maha tinggi daripada apa yang mereka sekutukan. Okay, apa yang amma yusyrikun. Jadi perbuatan itu sendiri adalah syirik. Okay, ini merujuk kepada kaum kafir musyrikin di Mekah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ia apply to us? Apakah ia apply juga terpakai? Juga apply to us, kita umat Muhammad. Inilah yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena fikir, kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan umat yang totally tidak mengenali Allah. Di kalangan dia tidak dihantar kepada umat di masyarakat di Amazon, di Brazil ke, di Argentina ke, di Peru ke mana ke, yang betul-betul tak mengenal Allah. Tetapi Allah SWT mengutuskan Muhammad SAW menurunkan ke Al-Quran kepada satu masyarakat yang dari sudut rububiyahnya sudah pun mengenal Allah. Dari sudut rububiyahnya, dari sudut siapa yang mentadbir alam ini, mereka tahu Allah. Ada banyak ayat-ayat Quran yang bertanya, di mana Allah suruh Allah bertanya, atau Allah suruh Muhammad bertanya, siapa yang mencipta, siapa yang mentadbir, apa. Mereka berjawab Allah, Allah. Jadi ini bukan sekadar fitrah, tetapi mereka sebut secara lisan. Maknanya mereka memang bersaksi bahawa Allah yang menguruskannya. Tetapi dari sudut uluhiyahnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut doanya, mereka pakai jalan tengah. Mereka pakai jalan tengah. Dan Allah utus Muhammad di kalangan masyarakat seperti ini untuk betulkannya supaya jangan buat sedemikian. Kita kena fikir bang ni. Sebab bila baca ayat ni, akan ada yang berkata itu orang kafir musyrik. Tak. Kita orang Islam lain. Ada orang guna patung sebagai jalan tengah. Kita guna umat Muhammad. Kita guna wali-wali. Kita guna Tok Syekh sebagai orang tengah. Tapi cuba lihat dari sudut yang lebih luas. Apa bezanya? Kan, apa bezanya? Mereka ini masih lagi minta syafaat kepada Allah, tapi melalui patung-patung tersebut. Jadi perkara ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan ya. Okey, baik.
Seterusnya, dah 24 minit. Barulah yang pertama. Okay. Video saya ni kalau panjang sangat, boleh adjust playback speed. Okay? Kat YouTube app tu ada satu gambar gear. Setengah aplikasi dia pakai 3 titik lah. Kita tekan situ akan keluar satu kotak menu. Ada playback speed. Salah satu pilihan ialah playback speed. Boleh pilih 1.25, 1.5. Jangan laju-laju sangat. Tak faham lah nanti. Okay? Ataupun boleh dengar. Kemudian boleh pause, rehat. Kemudian sambung. Saya nak cerita semua bagi habis lah. Okay? Saya sekarang di London. Kejap lagi pun nak fly balik lah. Okay? Kita bagi habis sekarang ni. Okay. Baru ayat pertama, jadi 2 perkara yang saya ulas tentang harus dan elok. Betul ke yang elok? Sebab yang elok itu ialah apa yang disepakati. Asalnya berdoa direct kepada Allah, dan kalau hendak bertawasul itu ialah kepada Rasulullah SAW ketika baginda masih hidup. Bukannya sekarang ini setelah baginda wafat. Okey, seterusnya. Keharusan dan keelokannya. Yang ini apa dah kan? Keharusan dan keelokan untuk tawasul, istighasah dan syafaat kepada Nabi, syafaat dengan Nabi kepada Allah adalah termasuk perkara-perkara yang sudah maklum bagi setiap orang yang beragama. Tuan-tuan dan puan, kenyataan ni, perkara yang sudah maklum bagi setiap orang yang beragama, ini merujuk pada perkara-perkara yang setiap Muslim dia tahu dah. Sebagai contoh, antara perkara yang diperintahkan, solat tu 5 kali sehari, semua Muslim tahu. Solat Zuhur 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, semua Muslim tahu. Puasa wajib dalam bulan Ramadan, semua Muslim tahu. Yang bukan Muslim pun tahu. Haji wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu, semua orang tahu. Ini yang dimasukkan dengan sudah maklum bagi setiap orang yang beragama. Demikian juga yang dengan larangan agama, larangan berjudi, semua Muslim tahu. Cuma mereka taat atau tidak larangan ni, itu berita lain. Itu cerita lain. Sama ada mereka laksanakan solat 5 kali ke sehari tak, itu cerita lain. Tetapi ini yang dimasukkan dengan perkara yang maklum, diketahui oleh setiap orang yang beragama. Okey? Kita orang Islam tidak berjudi. Tidak berzina, katakan. Tidak menderhakai ibu bapa. Ini perkara yang dimaklum oleh setiap yang beragama. Adapun baik untuk bertawasul, istighasah dan mohon syafaat dengan Nabi kepada Allah dalam suasana Nabi SAW telah pun wafat. Sebab saya ulangi, Imam As-Subuki membicarakan perkara ini dalam suasana Rasulullah sudah pun wafat. Okay? Sebab buku beliau tu sendiri pun membicarakan tentang keutamaan ziarah kepada Rasulullah SAW dan apa yang nak buat bila ziarah itu. Jadi ini bukan perkara yang dimaklumi semua. Bukan perkara kan? Okay, tuan-tuan dan puan, ini perkara yang dimaklumi ke atau sebahagian orang saja yang ada ikut perbincangan hangat dalam topik ini yang tahu? Kebanyakan yang lain tak tahu. Kebanyakan umat Islam yang lain yang maklum bagi mereka ialah berdoa direct kepada Allah. Jadi ini adalah satu kenyataan yang bagi saya overclaim. Berlebih-lebihan dalam mendakwa sesuatu yang hakikatnya sebaliknya. Hakikatnya ialah kebanyakan umat Islam yang maklum bagi mereka, ataupun lebih tepat maklum bagi setiap orang yang beragama, ialah berdoa direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik, seterusnya. Sudah diketahui termasuk daripada perbuatan para nabi dan rasul. Tuan-tuan dan puan, Rasulullah SAW, iaitu Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Sila rujuk surah Al-Ahzab, surah 33 ayat nombor 40. Jadi bila disebut di sini para nabi dan rasul, ni merujuk kepada sebelum. Kita ni sedang bincang, ada 3 fasa sekarang ni, 3 fasa. Fasa pertama, baginda sedang hidup. Ini yang kita kata tadi, disepakati boleh kita jumpa Rasulullah dan minta baginda untuk berdoa kepada Allah bagi pihak kita, dengan syarat kita sendiri pun berdoa. Ini ketika baginda sedang hidup. Okey. Bila Rasulullah sudah wafat, ini yang diperselisihkan. Tapi sekarang ni Imam As-Subuki membawa kenyataan bahawa sudah diketahui termasuk daripada perbuatan para nabi dan rasul. Since Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir, kenyataan ini merujuk kepada sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Biar benar. Maknanya Nabi Isa AS berdoa dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW ke? Nabi sebelum tu siapa lagi? Nabi Musa AS
beristighasah kepada Rasulullah SAW ke kalau sebelum dilahirkan kita sebut apa? Alam ruh. Okey? Atau sebelum itu Nabi Sulaiman alaihi salam mohon syafaat dengan Nabi SAW kepada Allah ke? Okey. Bila merujuk kenyataan ini, ada satu riwayat. Sebuah riwayat yang juga ada dikemukakan oleh Ustaz Dr. Hafiz Sarani di muka surat. Sekejap ya. Muka surat 12. Okey, muka surat 12. Kisah bagaimana Nabi Adam alaihi salam apabila telah berbuat salah ketika di syurga itu memohon maaf dengan bertawasul dengan hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah yang masyhur ada dikemukakan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Okey, bagi yang ada kertas kerja ni sila rujuk muka surat yang ke-12. Alright. Riwayat ini meskipun telah dikemukakan oleh Ustaz Dr. Hafiz Sarani, saya sendiri telah pun mengupas riwayat ini dalam video saya berjudul Ulasan ke atas Buya Ar-Razi bahagian 2 Dalil Sahih Nur Muhammad. Okey, sebab hadis yang sama ini juga digunakan oleh para pencinta bid'ah yang merasakan akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ni tak bagus. Dan mereka nak akidah Nur Muhammad. Dan ini salah satu dalilnya. Dan dalil ini telah saya terangkan bahawa dari sudut sanad, ia adalah maudhu', palsu. Sementara dari sudut matan, dari sudut teks, ianya bertentangan dengan Al-Quran. Sila rujuk video saya. Buya Ar-Razi ni saya masukkan, dia seorang tokoh di Indonesia yang beliau juga ada membuat video untuk membela akidah Nur Muhammad ini. Lalu saya ada membuat video, tak silap saya 3 bahagian ke 4 bahagian untuk menjawab dalam beliau dalam hal ini. Dan video yang saya bagi link di sini ialah khas bagi menjawab hadis yang dikemukakan ini ya, bahawa kononnya apabila Nabi Adam telah berbuat kesalahan, beliau berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad agar engkau mengampuniku." Maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai Adam, bagaimana engkau tahu tentang Muhammad sedangkan aku belum menciptanya?" Ini saya sedang baca daripada terjemahan kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Sarani ya. Maka Adam menjawab, "Ya Tuhanku, sesungguhnya setelah engkau menyempurnakan kejadianku dengan tanganmu dan meniupkan daripada rohmu kepadaku, aku telah mengangkat kepalaku. Maka aku terlihat pada tiang-tiang arash ada tertulis, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka aku tahu bahawa tidak akan engkau letakkan namanya di samping namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai." Lalu Allah berfirman, "Wahai Adam, engkau benar. Sesungguhnya ia adalah makhluk yang paling aku cintai, dan apabila engkau telah meminta kepadaku dengan haknya, maka aku pasti mengampunimu. Dan seandainya bukan kerana Muhammad, nescaya aku tidak akan menciptamu." Okey, para pendukung akidah Nur Muhammad, mereka fokus pada lafaz akhir. Dan seandainya bukan kerana Muhammad, nescaya aku tidak akan menciptamu. Sebab mereka ini berkeyakinan Allah pertama sekali mencipta Nur Muhammad. Dan kerana Nur Muhammad ni lah Allah mencipta yang lain-lain. Kerana Nur Muhammad ni lah Allah mencipta Nabi Adam, zuriat Nabi Adam, sehinggalah kita sekarang ini. Okey, tapi Imam As-Subki dalam kenyataannya itu mungkin merujuk kepada doa Nabi Adam yang awal itu. Okey, yang bermaksud, "Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu dengan hak Muhammad agar engkau mengampuniku." Darjat hadis ni dari sudut sanad adalah dhaif kerana ada seorang perawi bernama Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Beliau ini asalnya seorang perawi yang dhaif, akan tetapi walaupun namun begitu, jika dia meriwayatkan hadis daripada ayahnya, ia adalah hadis-hadis yang palsu. Jadi kena bezakan. Sebab sebagai ahli hadis dia fokus kepada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam ni perawi dhaif je. Tak adalah sampai maudhu. Tetapi boleh rujuk juga dalam kitab Lisanul Mizan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani. Bahkan Imam Al-Hakim sendiri dalam kitab dia yang sebelum dia tulis kitab Al-Mustadrak itu, dia sendiri telah menjarahkan si
Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Lebih lanjut telah saya jelaskan dalam video saya, link di bahagian description. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak semak sangat pun, kita tengah matan, kita pun dah tahu benda ni tak betul. Kenapa? Sebab apa ya doa Nabi Adam alaihi salam apabila dia telah buat kesalahan di syurga? Sama-sama sudah hafal kan? Belum hafal, sila rujuk surah Al-A'raf ayat nombor 23. Okey? Baik. Mungkin ini yang dimaksudkan oleh Imam As-Subki, bahawa sudah sedia dimaklumi. Sekejap saya baca balik kenyataannya. Sudah diketahui termasuk daripada amalan para Nabi dan Rasul. Tetapi itu seorang saja, Nabi Adam je, bukan semua para Nabi dan Rasul. Kalau betul nak kata riwayat tu nak diterima, itu Nabi Adam seorang je. Bukan Nabi Sulaiman, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa. Jadi ini sekali lagi overstatement. Overstatement ya. Kenyataan yang berlebih-lebihan. Dan riwayat itu pun sebenarnya adalah maudhu'. Lagi bertentangan dengan Al-Quran. Okey, sambung lagi ya. Jadi perkara ini sudah maklum bagi setiap orang yang beragama. Sudah diketahui termasuk daripada perbuatan para Nabi dan Rasul. No. Sejarah para salafus soleh. Kalau baca tulisan-tulisan Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah yang mengkritik amalan ini, yang sekarang ini sedang dikritik pula oleh Imam As-Subki, Imam Ibn Taymiyah mendakwa salafus soleh tidak melakukannya. Okey, jadi yang ni kita kata tak apalah, kita biarkan. Seorang kata tak ada, seorang kata ada, tak apa. Para ulama' dan masyarakat umum Islam. Betul ke para ulama' dan masyarakat umum? Atau para ulama' daripada kalangan tarikat-tarikat sufi? Sebab tarikat-tarikat sufi ya suka benda ni. Kan? Yang ini bertawassul, istighosah dan mohon syafaat dengan Nabi SAW kepada Allah. Tetapi sekarang ni mereka, sebab bagi mereka, wali-wali mereka tu lagi tinggi daripada Muhammad SAW darjatnya, makamnya. Maka mereka suka bertawassul, beristighosah dan juga mohon syafaat dengan wali-wali tersebut kepada Allah SWT. Jadi bila sebut para ulama' ni, para ulama' semua ke? Macam mana tu? Apatah lagi kita di Malaysia kan? Malaysia ni macam mana? Akidahnya Imam Abu Hasan Asy'ari, fiqhnya Imam Asy-Syafi'i, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi kan. So Imam Abu Hasan Asy'ari dalam tulisan-tulisannya ada ke menganjurkan kita bertawassul, beristighosah dan memohon syafaat dengan Nabi SAW kepada Allah? Kan? Bukan Ibn Taymiyah. Tak. Imam Abu Hasan Asy'ari kan. Ataupun sebelum tu Imam Asy-Syafi'i. Sebab saya tanya ni, kertas kerja yang ilmiah. Dan ia muncul dalam suasana sedang berlaku konflik ataupun perbincangan yang panas di kalangan umat Islam. Bagi mereka yang tahu sedang berlakunya perbincangan ini, bagaimana satu kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah daripada kalangan salafus soleh yang tidak bersetuju dengan perkara ini, dan juga kelompok lain yang bersetuju dengan perkara ini. Jadi sebab itulah munculnya kertas kerja ini ataupun seminar ini setepatnya pada 19 September. So I was expecting, jangkaan saya, ia akan memberikan satu bukti-bukti yang kukuh, yang menjadi dus kan. Kita yang tak setuju sebelum ni pun, saya tak setuju sebelum ni pun, alamak, surrender lah, memang setuju. Tapi okey, sekarang ni Imam As-Subki berkata, perkara ni memang sudah pun diamalkan oleh para ulama' apa. Bagilah ulama' tu siapa? Sebab sekarang ni yang kita tahu ialah Imam As-Subki yang tak setuju. Okey, dan mengkritik Imam Ibn Taymiyah. Tapi okey, bagilah pandangan-pandangan yang lain sebelum Imam Ibn Taymiyah. Sebab ada dia bagi pandangan, tapi pandangan Imam Ramli yang insya-Allah saya akan kupas dalam video lain lah. Ni dah panjang kan. Bagilah pandangan-pandangan daripada imam lain, Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik tu nanti kita kupas. Ke Imam Ahmad pun nanti kita kupas. Itu saya dah kupas dalam video lain sebenarnya. Ataupun tokoh-tokoh yang lain kan. Tapi dikemukakan kenyataan Imam As-Subki ni saja, yang kita baru ulas tengah je dah nampak betapa lemahnya kenyataannya itu. So I was expecting more lah, but I was disappointed pandangan saya. Alright. Para ulama' dan masyarakat umum. Okey, kenyataan seterusnya pula. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya daripada kalangan para penganut agama-agama. Sejak bila pula agama-agama lain menjadi hujah dalam isu tawassul, istighosah dan syafaat ni?
ke kita nak ikut agama lain? Sebab agama Kristian saya tahulah memang dia orang tidak anjurkan berdoa direct to the Lord, but you must confess to dia orang punya padri apa kan. Agama-agama lain, Hindu ke Buddha ke, saya adalah dengar, tapi sebab saya tidak mengkaji secara mendalam agama mereka, saya tak beranilah komen. Tapi macam-macam agama mereka tu pun ada buat sedemikian. Tapi sekarang ni yang peliknya, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya daripada kalangan para penganut agama-agama. Maknanya Imam As-Subuki ni mengambil kira pandangan agama-agama lain selain daripada Islam sebagai hujah. So betul lah kalau kenyataan sebelum ini adalah daripada kalangan, ini adalah daripada amalan penganut agama lain. Serius bro. Sebab dalam video saya sebelum ni saya dah terangkan kan bahawa yang tawasul apa semua ni yang famous daripada kalangan Kristian dan juga daripada kalangan Syiah yang kemudian telah pun merebak menjangkiti di kalangan para pengikut tarikat-tarikat Sufi. Dan kemudian nampaknya dibenarkan pula oleh Imam As-Subuki. Okey, tak apa ya. Alright. Kita baca seterusnya. Jadi kita tidak menjadikan akidah, amalan agama lain sebagai hujah dalam agama kita. Kalau selari pun kita biar saja. Oh, they go to church, we should go to the mosque. Tak. Kita tak berhujah macam tu. They have pope, we should have a grand mufti also. Tak. Tadi saya pesan apa awal-awal kat tadi, jangan kutuk lebih-lebih kan. Kita kena jaga adab kan. So Okey, sehinggalah datang Ibn Taymiyah lalu dia membincangkannya dengan satu perbincangan yang mengelurukan golongan yang dhaif lagi bodoh dan membuat perbaharuan yang belum pernah dilakukan orang sebelumnya dalam mana-mana zaman. Ini yang masukkan. Buktikanlah bahawa tokoh-tokoh, imam-imam yang bukan imam-imam tokoh-tokoh daripada kalangan tarikat-tarikat Sufi yang sebenarnya membenarkan, sebenarnya menganjurkan, yang mengelokkan, yang menghasanahkan tawasul, istighasah dan syafaat dengan Nabi SAW kepada Allah setelah Rasulullah SAW wafat. Tetapi tidak pula dikemukakan. Okey, sekarang kita masuk dalam bahagian yang telah di skip tu, okey. Yang ini riwayat antara Imam Malik dan Khalifah Mansur. Okey, saya baca dulu riwayat tersebut. Ia dikemukakan secara penuh oleh Ustaz Dr. Abdullah Jalil dalam kertas kerjanya. Boleh rujuk di muka surat 11. Okey, asalnya ada dalam kitab Qadi Iyad, okey, dalam kitab Asy-Syifa oleh Qadi Iyad. Alright. Okey, saya bacakan daripada sini. Khalifah Al-Mansur dalam kurungan Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad, tutup kurungan, buka kurungan, yang ini tahun 95 Hijrah sehingga wafat tahun 158 Hijrah, bertanya kepada Imam Malik, kurungan 93 Hijrah dan 179 Hijrah. Maknanya Imam Malik wafat 179 Hijrah. Okey, wahai Abu Abdullah, yang ini gelaran bagi Imam Malik, patutkah aku menghadap kiblat dan berdoa, ataupun aku patut menghadap Rasulullah bracket sambil berdoa? Okey, Imam Malik menjawab, teks Arabnya ada. Okey, saya baca terjemahannya saja ya. Imam Malik menjawab, mengapa engkau perlu memalingkan wajahmu daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda adalah wasilahmu dan wasilah bapamu, yang ini Nabi Adam, kepada Allah pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Okey. Bahkan menghadaplah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan mohonlah syafaat dengan baginda, maka Allah akan menerima syafaat baginda. Allah berfirman, ayat 64 surah An-Nisa tu ya, yang bermaksud, dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu kurungan wahai Muhammad, tutup kurungan, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 64. Okey. So ini yang dikemukakan riwayat ini. Okey. Ala-ala saya sedang buka kertas kerja Ustaz Dr. Abdullah Jalil. Saya ulas sedikit sini.
Apabila mengemukakan riwayat ini, Ustaz Dr. Abdullah Jalil tak pula menerangkan darjat riwayat. Sebagai contoh, riwayat-riwayat lain dalam kertas kerja ni, beliau menerangkan hasan ke, sahih ke, atau paling dekat. Setelah itu, beliau menerangkan amalan Imam Ahmad bin Hanbal. Okay? Sejurus setelah riwayat Imam Malik dengan Khalifah Mansur tu, riwayat amalan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata Imam Al-Baihaqi wafat 458 Hijrah telah meriwayatkan dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih. Jadi maknanya diterangkan darjat tau dengan sanad yang sahih kepada Abdullah bin Ahmad bahawa beliau berkata, aku mendengar bapaku, yang ini Imam Ahmad bin Hanbal wafat 241 Hijrah berkata, aku telah mengerjakan haji sebanyak 5 kali. 2 daripadanya adalah dengan menunggang kenderaan dan 3 kali adalah dengan berjalan kaki. Atau 3 kali menunggang kenderaan, 2 kali berjalan kaki. Dan aku pernah tersesat jalan dalam satu perjalanan mengerjakan haji tersebut ketika aku mengerjakannya dengan berjalan kaki. Maknanya dalam salah satu perjalanan tu Imam Ahmad pernah tersesat. Maka aku, yang ini Imam Ahmad pun menyebut, wahai hamba Allah, tunjukkanlah daku jalan yang betul. Dan aku berterusan menyebutnya sehinggalah aku menjumpai jalan yang betul tersebut. Imam Al-Baihaqi dan Syu'abul Iman nombor 7298. Poin yang saya nak sebut di sini, bila mengemukakan riwayat ini, Ustaz Dr. Abdullah Jalil menerangkan darjatnya bahawa ia dengan sanad yang sahih. Tentang riwayat ini saya telah kupas dalam sebuah video yang lain beberapa bulan yang lepas. Boleh rujuk tajuknya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Salafi dan Bid'ah. Okey, link saya bagi di bahagian description. Sebab Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti juga mengemukakan riwayat ini. Dan saya telah pun menjelaskan tentang riwayat ini. Senang je. Imam Ahmad, kalau dia jalan kaki dari Baghdad ke Mekah, dia jalan seorang-seorang ke ada rombongan? Ada rombongan kan? Sama lah dengan ustaz-ustaz kita yang selebriti sekarang ni, pergi buat umrah ke haji, ada rombongan kan? So kalau sesat, bila dia tanya wahai hamba Allah, dia merujuk pada siapa? Sebab dalam rombongan dia mungkin saja ada orang yang pandai navigation, ada orang yang pandai navigation by the stars, ada orang yang pandai navigation dengan permukaan bumi ke apa-apa cara. Itu maksudnya. Tak semestinya wahai hamba Allah ni entah siapa-siapa. Okay, as simple as that. Apa hal nak jadikan sebagai dalil pula? Okey, tapi yang pentingnya dalam riwayat ni dengan sanad yang sahih. Jadi kenapa riwayat antara Imam Malik dan Khalifah Mansur tu tak diterangkan langsung darjatnya? Okey, dan riwayat itu pun dikemukakan oleh Imam As-Subuki dalam nukilan yang asal sebagaimana dalam kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Sarani. Dan dalam nukilan tersebut, dalam nukilan yang penuh, Imam As-Subuki telah mensahihkannya. Tapi pensahihan tersebut tidak pula dikemukakan oleh Ustaz Dr. Abdullah Jalil. Okey, menyebabkan saya tertanya-tanya, Ustaz Dr. Abdullah Jalil tak pakai ke pensahihan tersebut? Sebab riwayat ini di sisi Imam Ibn Taymiyah adalah daif dari sudut sanad dan tertolak dari sudut matan. Kalau kita baca tulisan-tulisan Ibn Taymiyah beberapa kali, banyak juga kali beliau menyentuh riwayat ini ya. Di sisi Muhammad Al-Zarqani ataupun sebutan lain Muhammad Al-Zurqani, ketika dia mensyarahkan kitab Al-Mawahib Al-Dunyah oleh Imam Al-Qastalani. Imam Al-Qastalani ni wafat tahun 923 Hijrah. Masyhur dengan kitabnya Irsadus Sari Bisyarah Sahihul Bukhari, okay? 923 Hijrah. Beliau ada satu kitab masyhur bernama Al-Mawahib Al-Dunyah. Dalam tu ada riwayat ini. Dan kemudiannya seorang tokoh lain bernama Muhammad Al-Zarqani, Imam Muhammad Al-Zarqani yang wafat tahun 1122 Hijrah. Al-Qastalani 923 Hijrah. Okey, Muhammad Al-Zarqani 1122 Hijrah. Ketika mensyarahkannya, dia telah menilai darjat riwayat itu sebagai hasan. Okey, sementara Imam As-Subuki pula yang 756 Hijrah, wafat 756 Hijrah, menjelaskan bahawa riwayat ini darjatnya ialah sahih. Jadi ada perbezaan pandangan di kalangan para ahli ilmu. Di sisi Imam Ibn Taymiyah yang wafat 728 Hijrah, ia adalah daif dari sudut sanad dan tertolak dari sudut matan. Di sisi Imam Al-Zurqani,
1122 Hijrah, ia adalah sanadnya. Sanadnya adalah hasan. Di sisi Imam As-Subki pula darjatnya adalah sahih. Tetapi ketika mengemukakan riwayat ini, saya ulangi, Ustaz Dr. Abdullah Jalil tidak pula mengemukakan darjatnya. Macam-macam mengisyaratkanlah, pada perspektif saya mengisyaratkan macam beliau sendiri pun tak pakai riwayat ni. Sebab tu apabila menukil kata kita Imam As-Subki, beliau skip ataupun beliau lompat. Okey, dan bila kemukakan riwayat penuh pun beliau mendiamkannya saja. Padahal kertas kerja ini hampir semua ataupun kebanyakan riwayat-riwayat yang dikemukakan sebagai dalil, sebagai hujah, dinyatakan juga darjat kekuatannya. Hampir semua, bukan semua tetapi hampir semua. Okey, kembali kepada kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Sorani. Beliau telah menukil kata-kata Imam As-Subki itu secara penuh. Tapi lepas tu beliau pun tak kemukakan riwayat antara Imam Malik dengan Khalifah Mansur tu. Sebab dalam kata-kata As-Subki ni hanya dinukil secara ringkas saja. Ataupun Imam As-Subki, pembetulan Imam As-Subki hanya menyebut riwayat itu secara ringkas. Sesiapa yang tak tahu apa cerita hujung pangkal akan tertanya-tanya, Imam As-Subki ni merujuk pada kisah apa ni? Kan? Jadi ada dan diterangkan kesahihannya, tapi Ustaz Dr. Hafiz Sorani pun tak kemukakan riwayat itu secara penuh. Sekali lagi bagi saya menunjukkan bahawa Ustaz Dr. Hafiz Sorani pun macam tak boleh pakai riwayat tu. Ini pandangan saya lah. Sebab dah ada dah kat sini secara ringkas, tapi tak pula dikemukakan. Sebab dalam kertas kerja ni pun banyak dalil-dalil, banyak hujah-hujah yang dikemukakan berserta dengan darjatnya. Tetapi kisah ni tak pula dikemukakan. Jadi sikap ataupun tindakan kedua-dua tokoh ni dalam kertas kerja masing-masing memberi perspektif kepada saya, minta maaf kalau salah, bahawa kedua-dua tokoh ni, ini tokoh hebat tau. Kedua-duanya ada PhD ni. Okey? Kedua-dua tokoh ni pun tak pakai riwayat tersebut. Tapi Ustaz Dr. Abdullah Jalil sekadar mengemukakannya, tapi beliau pun membiarkannya sahih ke tak ni? Sahih ke tak ni? Okey. Alright, ini pandangan saya lah. Jadi riwayat tersebut saya kaji penjelasan Imam Ibnu Taimiyah. Nampaknya yang lebih tepat memang tertolak lah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, bagi sesiapa yang pernah melakukan umrah, pernah melakukan haji, berkesempatan ke Masjid Nabi, berkesempatan untuk ziarah makam Nabi, bila nak berdoa, doa menghadap kiblat ke makam. Kalau berdiri tu, kita solat ke berdiri, kebetulan makam Nabi ada di hadapan. Sebab kalau kita di belakang Masjid Nabi tu, makam tu memang kadang-kadang kalau certain posisi memang depan. Dah kebetulan tak apalah. Tapi katakanlah kita ziarah dan kita berada di satu posisi, kiblat di belakang, makam di depan. Kita nak berdoa ke arah mana? Kalau yang betulnya tu. Okey kan? Kita berdoa kepada Allah. Kita nak ucapkan salam, silakan. Kita nak rindu kasih sayang pada Rasulullah, silakan. Tapi kalau kita nak berdoa, kita tetap menghadap ke arah kiblat. Meskipun saya tahu bila ziarah tu ramai yang menghadap ke arah makam tu kan. Okey. Jadi tak apa. Okey, kita baca sikit lagi. Alamak, 52 minit. Okey, seterusnya. Memadailah bagimu bahawa pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap istighasah dan tawasul itu merupakan satu pandangan yang belum pernah diucapkan oleh seorang alim pun sebelumnya, sehingga ia menjadi misal yang buruk di kalangan umat Islam disebabkannya. Maknanya apa yang Ibnu Taimiyah buat itu akhirnya backlash kepada dirinya sendiri dan ia menjadi sesuatu yang buruk ke atas dirinya sendiri ya. Ini sebagaimana yang diterjemah bagi saya lebih tepat oleh Ustaz Dr. Abdullah Jalil. Okay, saya bacakan daripada terjemahan Ustaz Dr. Abdullah Jalil pula. Dan cukuplah bagimu bahawa sesungguhnya pengingkaran oleh Ibnu Taimiyah bagi amalan istighasah dan tawasul adalah merupakan satu pandangan yang tak pernah disebut oleh mana-mana orang alim pun sebelumnya. Maka dengan pandangan sebegini beliau, yakni Ibnu Taimiyah, berada di kedudukan yang pelik / janggal / hina di kalangan orang-orang Islam. Demikian kritikan Imam As-Subki. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mengkaji sejarah para tokoh, para imam ya, akan kita ketahui bahawa memang terdapat konflik antara Imam As-Subki dan juga Imam Ibnu Taimiyah. Imam As-Subki banyak mengkritik Ibnu Taimiyah dalam macam-macam topik. Dan salah satu daripadanya ialah dalam topik tawasul, istighasah dan juga syafaat. Okey, dan daripada satu perenggan yang kita sama-sama baca tadi, nampak tak?
Ataupun ini pandangan saya. Nampak tak bahawa Imam As-Subuki ni begitu beremosi dalam nak mengkritik? Kan? Ini sesuatu yang baik, yang harus, yang elok. Padahal yang elok tu lain. Sedia ni maklumi oleh setiap orang Islam. Setiap orang Islam maklum berdoa direct kepada Allah. Bukan dengan cara yang disebut di sini. Sudah diketahui daripada perbuatan para Nabi dan Rasul. Tak. Kena bawa dalil. Para Nabi dan Rasul pun bertawassul, istighasah, mohon syafaat kepada Nabi SAW daripada alam roh. Sebab ini merujuk pada mereka yang mereka yang hadir, belum pun Nabi Muhammad SAW diakhirkan. Yang ada satu kisah Nabi Adam yang telah saya nyatakan sanadnya maudhu' dan matannya pula bertentangan. Sebab Nabi Adam berdoa apa dalam Al-Quran dah tahu kan? Okey. Kemudiannya tidak diingkari oleh para penganut agama sejak bila pula agama lain menjadi hujah. Jadi kita nampak, ataupun yang saya nampak, kenapa Imam As-Subuki berhujah sampai cara begini? Nampak sangat beliau beremosi, nampak sangat beliau overclaim, berlebih-lebihan dalam mendakwa sesuatu-sesuatu, dan kenyataan-kenyataan ini sebenarnya, maaf kata, macam merendahkan lagi Imam As-Subuki tu. Okey, Imam As-Subuki, maaf ya, beliau tokoh yang hebat. Kalau kita baca kitab Syifa As-Siqam fi Ziyarah Khairul Anam ni pun hebat perbincangannya. Tapi bila dia kritik Imam Ibn Taymiyah tu, dia terlebih beremosi, berlebih-lebihan sehingga membuat kenyataan-kenyataan yang bila kita semak pun macam ni imam besar kan ni kan. Itulah sebab macam saya kata di awal tadi, kebanyakan tuan-tuan dan puan mungkin tak kenal Imam As-Subuki. Tapi bila kita dengar nama Imam As-Subuki, mesti imam yang hebat kan? Tapi bila kita baca kenyataan ini, betul ke imam yang hebat? Saya katakan beliau imam yang hebat. Keilmuannya jauh sangat tinggi. Cuma bila beliau mengkritik Imam Ibn Taymiyah, beliau beremosi. Beliau tidak dapat mengawal emosinya. Dan di sini kesalahannya bukan pada Imam As-Subuki, tetapi pada orang yang mengemukakan kata-kata Imam As-Subuki ni. Benda-benda macam ni, kenyataan seperti ini, dia ada dalam kitab-kitab. Sepatutnya seseorang yang ada wawasan yang jauh dalam perkara ini, dia biarkan saja dalam kitab tu, jangan bawa. Sebab bila bawa, kena pula kepada orang macam saya ni baca, dan terbuka kepada masyarakat awam tentang emosinya Imam As-Subuki. Betapa tidak tepatnya kenyataan-kenyataan Imam As-Subuki dalam mengkritik orang lain. Sebab tak setuju tak apa. Okey, Imam Ibn Taymiyah ni dia banyak kritik orang lain. Lalu orang pun kritik dia balik. Okey. Kritikan ilmiah kita tapi kritikan yang berlebih-lebihan dalam mendakwa ni sebenarnya backlash kepada imam itu sendiri. Dan kesalahan terletak pada orang yang mengemukakan riwayat ni. Padahal kalau didiamkan saja lagi bagus. Sudah cukup memadai dengan berkata bahawa kami tidak bersetuju dengan kenyataan, dengan kritikan, dengan pandangan Ibn Taymiyah berdasarkan dalil dan hujah sekian. Dah cukup dah. Tapi pergi bawa kenyataan Imam As-Subuki ni, ia membuka pula, mendedahkan pula kritikan-kritikan yang macam saya kata sangat-sangat beremosi dan berlebih-lebihan, overclaiming sekian ya. Jadi sehingga akhirnya yang kedudukannya menjadi pelik, janggal, hina di kalangan orang Islam bukanlah Imam Ibn Taymiyah, tetapi yang membuat kritikan itu sendiri ya. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam rangka kita nak menukil pandangan ulama A yang mengkritik ulama B, hendaklah kita jangan pandang dari sudut satu pandangan yang sempit, tunnel vision. Tengok dia kritik Ibn Taymiyah, jom kita ambil sebagai dalil, sebagai hujah. Tengok imam yang besar mengkritik Ibn Taymiyah. Padahal bila kita semak balik, dia backlash kepada imam yang A tu. Kau pakai imam macam ni, kau tengok statement dia pun macam Okey, saya pun tak naklah berlebih-lebihan. Tetapi inilah dalam rangka kita hendak menegakkan satu pandangan. Dalam rangka kita nak membuktikan Imam A telah mengkritik Imam B. Jangan tunnel vision, jangan sempit. Sebab ia menyebabkan orang akan, Imam A ni pun problem juga. Betul ke dia punya kritikan kepada Imam B ni sesuatu yang berbaloi? Ke silap-silap? Berlainan pula ya. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam sejarah memang berlaku konflik antara Imam As-Subuki dan juga Imam Ibn Taymiyah. Dalam kitab-kitab sejarah juga ada diterangkan surat menyurat antara Imam Az-Zahabi dengan Imam As-Subuki dan sebagainya, bahawa Imam As-Subuki sebenarnya ada memuji Imam Ibn Taymiyah. Terhadap puji-pujian ni ada dua pandangan. Pandangan pertama berkata puji-pujian itu sebelum
sebelum Imam As-Subuki mengetahui tentang tulisan-tulisan Ibn Taymiyah. Bila dia sudah tahu tentang tulisan-tulisan pandangan-pandangan Ibn Taymiyah, maka dia pun mengkritik tulisan-tulisan tersebut dengan kritikan yang macam kita baca lah. Okay? Kritikan-kritikan yang dahsyat. Pandangan yang kedua ialah bahawa surat menyurat itu berlaku kemudian apabila Imam As-Subuki sendiri menyedari bahawa Ibn Taymiyah sebenarnya tak salah ataupun dia minta maaf ke apa. Ini pandangan kedua ya. Pandangan pertama berkata puji-pujian itu berlaku setelah. Pandangan pertama berkata Imam Az-Zubuki membuat pujian itu sebelum dia mengetahui tulisan-tulisan sebenar Imam Ibn Taymiyah. Pandangan kedua berkata pujian-pujian itu berlaku setelah. Pada awalnya dia mengkritik Ibn Taymiyah, tapi kemudian dia menarik balik ke pandangan itu ya. Jadi ini dalam sejarah konflik-konflik di kalangan para ulama yang sebenarnya kita tak tahu pun tak apa. Tapi kalau tuan-tuan dan puan baca Ibn Taymiyah dan ulama-ulama yang mengkritik Ibn Taymiyah, kita akan temui bahawa antaranya ialah As-Subuki. Dan As-Subuki memang ada banyak konflik dengan Imam Ibn Taymiyah. Ini bagi saya taklah memeranjatkan sebab Imam Ibn Taymiyah sendiri pun banyak mengkritik orang lain. Jadi bila kita banyak kritik, banyaklah pula kena kritik kan. So tak apa. Baik. Sudah pun sejam, sedikit kesimpulan ya. Pertama, bahawa doa yang elok, yang bagus ialah direct kepada Allah Subhanahu Taala. Jika kita hendak bertawasul, kita bertawasullah dengan sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Yang ini berdoa kepada Allah, bertawasul, berdoa kepada Allah dengan bertawasul nama-nama Allah. Berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amal soleh, berdoa kepada Allah dengan bertawasul. Tapi memandangkan Rasulullah SAW telah wafat, kita bertawasul dengan meminta orang soleh yang masih hidup untuk berdoa, untuk turut mendoakan kita kepada Allah. Adapun selain itu adalah sesuatu yang diperselisihkan, sebagaimana yang diakui, yang disebut sendiri oleh Ustaz Dr. Hafiz Sorani dalam kertas kerja ini, maka langkah yang lebih selamat ialah kita menjauhinya. Kerana kita bimbang termasuk pula dalam ayat 18 surah Yunus tu. Kan? Al-Quran ni untuk kita kan? Allah cerita tu buat apa? Takkan saja-saja cerita. Kan? Ada sebab Allah cerita. Cuba tadabbur, cuba fikir-fikirkan. Saya tak nak bincang lebih-lebih. Tetapi there is a reason why Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan tentang perbuatan, tentang akidah orang-orang kafir musyrik pada zaman itu. Di mana mereka sendiri tahu yang mereka jadikan perantara itu tak ada manfaat, tak ada mudarat. Mereka sendiri tahu manfaat dan mudarat adalah daripada Allah. Tetapi itu hanyalah syafaat kami di sisi Allah, orang tengah. Jadi menggunakan orang tengah ni. Okay? Alright. Dan yang terakhir, sekali lagi saya katakan Imam As-Subuki adalah seorang tokoh yang hebat. Tulisan-tulisan dia yang bagus. Cuma apabila beliau mengkritik Ibn Taymiyah, macam yang kita baca tadi tu, adalah beberapa perkara yang macam saya telah berulas tadi, saya pun tak mahu menambah-nambah. Cumanya yang penting ya, seorang tokoh pada masa kini dalam rangka menungkil kata-kata tokoh-tokoh yang sebelum ini, jangan sekadar seronok. Tengok ni, Imam Subuki hantam Ibn Taymiyah dalam topik tawasul, istighosah dan syafaat. Jom kita letak. Padahal bila dia letak tu, terbongkar pula sesuatu yang lain yang menjadi backlash ke atas imam yang dinukilkannya itu ya. Baik tuan-tuan dan puan, sudah pun sejam lebih. Sehingga sini saja dulu, kita berjumpa lagi insya-Allah dalam sambungan saya kata ulasan kedua kertas kerja ni. Saya mengulas ni bukan sengaja fault finding, bukan sengaja cari pasal. Tak apa, saya menghormati kedua-dua tokoh ni. Saya benar-benar hendak mengetahui pandangan yang berbeza daripada pandangan yang sebelum ni saya selesa dengannya. Cuma setelah sambil saya baca, saya jumpa yang lain daripada lain pula ya. Baik, sekali lagi saya ingatkan, kalau tuan-tuan dan puan yang ingin memberi komen, ayuh kita memberi komen yang ilmiah lagi yang berakhlak. Sebab kita berbeza pandangan, tokoh-tokoh ini pun berbeza pandangan, tetapi mereka menyampaikan pandangan mereka dengan cara yang ilmiah lagi beradab. Lalu ayuh kita juga mencontohi perkara yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.